Okey, dah start record dah. Okey, macam tadi juga buat pasti X, pasti Y, kemudian buat pasti X. Okey. Kemudian label sini 45 sebab kita julat sampai 45 je. 45, kemudian agak-agak 90 lah, 90. Kemudian tambah lagi 135, tambah lagi apa? 17180 kan. Kemudian tambah lagi 45 apa? 225 kan. Okey. Yang pentingnya sebenarnya dekat nilai 1 dengan negatif 1 ni sebenarnya kosong ya. So bila tadi 45 tadi berapa? 45 0.7. 0.7 lebih kurang kat sini lah. 0.7 positif ya. Lebih kurang ni 0.5 0.7 sini lah. 1 90 kosong kan. 35 negatif 80 negatif 1 negatif 0.75. Okay, so graf kita kurang begini ya. Okay, dia turun, lepas tu dia sampai 1 dia akan naik balik sikit. So lebih kurang begitulah ya untuk soalan B tu. Okay, boleh dapat semua? Okay tak? Okay, Zulfi okay. Kau tak faham tanya terus. Tengok kalau yang garisan tu memang kena bengkokkan sikit lah. Garisan mana? Garisan graf tu? Garisan graf yang cikgu okay. Sebabnya kan kalau graf sin, cos tan kan graf dia memang lengkung ni, Zulfi. Okay, graf dia memang melengkung. Okay, so sekarang ni kan awak punya asas awak kena faham bahawa graf sin, cos dan tan ni graf dia memang lengkung. Okay, soalan yang diminta awak buat kelakar ke graf ni, okay, dia cuma bagi dalam julat yang tertentu lah. Dalam julat tu maksudnya paling kecil berapa, paling besar berapa. Okay, so macam soalan B ni dia suruh lakar graf cos X. Okay, kalau diminta lakar graf cos X saja tanpa bagi julat, awak cuma lukis yang inilah. Okay, graf cos ni. So tak kisahlah. Maksudnya dia start daripada 1, okay, potong dekat 90. Kemudian sini, macam ni lah. Kalau diminta lakar graf cos sahaja tanpa julat. Okay. Tapi soalan nombor 2 ni, diminta awak lakar graf dengan julat yang tertentu yang dibagi. So awak kena agak dia, so sebab tu kena kira sikit. Sebabnya awak tak hafal kan, kecuali lah kalau awak hafal graf ni, memang awak tahu bila 90 di mana, bila sudut kosong berapa. Okay, tak apalah, tapi kita ni memang saya sendiri tak ingat ya. Sebab tu saya kena kira. Saya buat jadual dulu, macam tadi saya buat jadual. Okay, kemudian saya isi nilai dia. Kira lah guna kalkulator lah. Okay, dapatkan setiap nilai tu. Okay, macam tadi kalau graf sin tadi, boleh je buat 3 kan, 3 nilai je. Okay, tapi kalau graf cos ni tak boleh buat 3 nilai tadi. Menyebabkan awak keliru, so saya buat 5 nilai. Okay, maksudnya saya tambah berapa ni? 45, 45, 45. Tambah 45, tambah 45, sampailah dapat 225. Okay, lepas tu, baru awak lakarkan dia, maksudnya awak plotkan dia, macam saya buat tadi, uploadkan dia, kemudian awak buatlah lengkung dia tu. Sebab kita tahu bahawa graf cos memang lengkung. Okay, so awak kena buat landai ni. Turun. Okay, lepas tu sampai 180. Sebab apa 180 ni? Dia macam point lembangan dekat bawah tu. So dia akan naik balik dekat 225. Naik sikit je lah. Sebabnya point 135 dengan point 225 nilai dia sama kan, iaitu negatif 0.707 tadi. Boleh Zulkifli? Boleh faham?
Boleh, boleh. Okey ya. So sekarang ni kena ingat, soalan macam ni sebenarnya popular ya. Popular soalan macam ni. Dia suruh lakarkan graf dan dibagi julat. Okey. Sebenarnya kalau ikutkan graf saya ni salah lah, sebab apa? Paksi X bukan, paksi Y tu bukan kat sini kan. Biasanya kalau apa dia punya persilangan ni dekat kosong kan. Tapi saya nak kita nak lakar dekat mana satu. Okey, saya sajalah buat paksi Y ni. Okey. So kalau lakar beginilah lebih kurang rupa dia. Boleh ya? Saya tak pastilah jawapan belakang macam mana. Saya rasa lebih kurang jawapan dia. Dah tengok jawapan belakang? Tak. Okey, saya teruskan. Tak ada ya? Okey, nombor 3. Kalau jadi di sebelah, saya rasa hari ini kelas kita melampau masa sikit, tak apa ya? Boleh ya? Sekarang ini pun dah 12.45. Boleh ya? Okey ya? So nombor 3, Raja di sebelah menunjukkan 3 graf trigonometri bagi sudut di antara kosong dengan 90. A. Kenal pasti persamaan graf 1, graf 2 dan graf 3. Okey. Okey, sekarang ni kalau yang dah hafal graf kan. Kalau macam saya tahu dah, graf ni kalau nombor 1 ni garantilah graf tan. Sebab apa graf tan? Sebabnya bila tan 90 akan dapat infinity. Maksudnya dia graf dia macam ke atas macam ni. So 1 tu memang tan. Saya tahu dah. 2 tu memang sinnya. Sebab apa sin? Sebabnya bila sin kosong sama dengan kosong kan. Sebab tu nombor 2 ni ialah graf sin. Sin. Okay, graf sin X. Dah kalau dah 1 tan, 2 sin, garanti lah yang ketiga ni cos. Okay, sebab apa? Sebabnya bila awak tekan cos kosong akan dapat 1. Okay, so jawapan awak cuma tulis je lah. Graf 1 ialah sin Y sama dengan tan X. Graf 2 Y sama dengan sin X. Dan graf 3 ialah Y sama dengan cos X. Boleh ya? Okey, nombor soalan B. Tapi kalau tak faham, tanya ya. Tak faham, terus tanya. Terus je potong cakap saya, tak ada masalah. Tanya terus, cikgu. Kalau tak faham, tanya terus je. Okay, jangan malu-malu lah dalam ni. Soalan B, nyatakan nilai maksimum dan nilai minimum graf 2, 1, 2 dan 3 jika ada. Okay? Jika ada. So sebab tu saya minta awak betul-betul awak kena ingat pattern ataupun graf ya. So graf 1 tadi ialah graf tan. Graf tan dia tak ada minimum ataupun maksimum ya. Dia tiada, dia tak wujud. Sebabnya graf dia tak bersambung. Okay, sebab bila 90 dia akan dapat infinity. Bila 270 akan dapat infinity. Okay. So graf tan maksudnya graf 1 tiada maksimum atau minimum. Itu jawapan dia yang pertama. Graf yang kedua. Graf kedua tadi apa? Sin ya. Graf sin maksimum dia ialah pada 90 lah. Okay. X sama dengan 90. Dan minimum dia pada 270. So kalau tulis jawapan lah. Ini kalau cara menulis jawapan. Kadang-kadang saya cakap je mungkin tak dapat. So tulis lah. So soalan nombor 3 ya. Soalan 3. Okay, soalan A tadi. Graf 1 Y sama dengan tan X. Graf 2 sin tadi ya. Y sama dengan sin X. Graf 3 Y sama dengan cos X. Okay, sebab dia suruh nyatakan je. Dia tak suruh nyata, tak perlu beri alasannya sebab dia saja. Soalan B tadi, nyatakan nilai maksimum dan nilai minimum. Okay. So kita beritahu satu-satu je lah. Okay, soalan B ya. Soalan B, graf 1. Kenapa pula Idina call saya ni? Siap call masih WhatsApp lagi. Idina. Yalah. Cikgu angkat dah.
Terdesak ke? Tak tahu. Halo? Halo, Assalamualaikum. Halo? Tertekan ke apa? Rindu cikgu ke macam mana? Minum mana pula? Minum. Halo? Halo? Tertekan ya? Okey, bye-bye. Cikgu. Halo? Ada? Dia tertekan kot. Ya kan dia tengok gambar saya dekat WhatsApp tu, dia rindu tertekan call. Jadi nak pelik juga siapa nak call saya buat apa? Saya tak ngajar pun kelas dia dah. Mungkin itulah dia rindu saya, dia tengok muka saya dekat WhatsApp tu, profil gambar saya tu gambar-gambar pahlawan Iban tu, dia tengok, Lepas tu tertidur. betul tertidur tu tertekan pula call. Macam-macam budak sekarang ni. Okey, sambung ya. Okey, graf 2 ialah graf sin. Kita tahu graf sin. Graf sin tadi, kenapa dia lain-macam je? Macam lain-macam. Okey, graf sin maksimum dia pada 90, X sama dengan 90. Minimum dia ialah pada X sama dengan 270 ya, graf sin. Maksudnya nak tak nak kena hafal juga lah ya bentuk graf ni. Okey, nilai maksimum satu ya. Pada X sama dengan apa tadi? 90. 90. Nilai minimum makin buruk saya pada X sama dengan berapa tadi? 270 ya? Saya tukar 10. 270 saja ya. Okey, graf 3. Graf 3, graf cos ya. Graf cos nilai saya mana salah lah nanti saya tulis itulah. Nilai maksimum pada X sama dengan kosong, kemudian nilai minimum pada ini bukan A ya. Ini maksudnya salin macam kat atas tu lah. Banyak ikut pula ya. Bukan tulis betul lah. Nilai minimum X sama dengan 180 betul. Cikgu pun tak ingat. Cikgu, Ya. nilai minimum dia bukan kosong. Sebab graf dia sampai Ya. Minimum ya, betul lah minimum. Aduh, saya terserabut lah. Okey. Bukan kita satu lah minimum tak? Kenapa kosong pula? Ya. kalau soalan tu kosong darjah hingga 90 darjah. Oh, maksudnya kita bergantung pada gambar rajah ni ya. Aduh. Sorry. Kita yang saya tulis ni secara umum ya. Okey, betul-betul fikir ya. Sorry. Okey, sebab kita bergantung pada gambar rajah yang dibagi ni. Okey, gambar rajah dibagi ni, graf sin, graf 2 ni paling maksimum 90 lah. Okey, minimum dia kosong. Paling rendah sekali. Graf cos pula, graf 3 ya betul. Alah. Yang saya bagi ni ini secara umum ya, maksudnya graf yang nilai dia dapat sampai 360. Sorry. Okey, bagus Fikri. Tunggu saya bagus. Saya pun kadang-kadang ter ya. Betul. Bantu pada so ini pada 10, ini pada
X sama dengan berapa tadi? Kosong ya. Okay, ini pada kosong, ini pada 90 lah. Okay, beres ya. Okay, so hari ini sebenarnya kita nak masuk kepada satu topik yang ni ya. Apakah kesan perubahan pemala A, B, C bagi graf fungsi trigonometri Y sama dengan A sin BX tambah C, Y sama dengan A cos BX tambah dengan C dan Y sama dengan A tan BX tambah dengan C. Oh, pening tak tengok. Tapi sebelum tu, yang pasal bentuk graf sin cos X ni beres ya, secara asasnya. Kau boleh faham ya. Cumanya soalan tu kena betul-betul, macam saya pun tadi lalai, terlupa ditanya, maksudnya kena rujuk pada gambar rajah dibagi. So kena berhati-hatilah ya. Okay, satunya awak kena tahu bentuk graf ni. Kalau tak ingat bentuk graf ni kan, awak kena takar secara conteng dekat mana-mana kalau dalam periksa lah. Kemudian guna kalkulator, tekanlah nilai sin berapa dan lakar. Boleh awak nampak nilai maksimum, nilai minimum dia. Okay. Cara saya macam tu je lah. Cara saya ya. Sebab benda ni kena ingat lah, pada saya kena ingat. Okay, bentuk graf ni. Okay, untuk yang seterusnya ni, yang target saya hari ni, okay, dia rumit, bukan rumit, dia complicated dengan rumit sama lah ya. Okay, dia ada tambahan sikit. Okay. Saya ajar sains tingkatan 3 tahun lepas. Saya ada ajar gunakan satu alat tu dinamakan OSK ya, osiloskop sinar katod. Saya tak pasti Cikgu Mira ada pernah ajar awak tidak. Tahun lepas tingkatan 3 ya, betul lah. Awak tahu tak apa tu osiloskop sinar katod? Ataupun macam ni lah, kalau kat hospital tu kan, kalau nak baca denyutan jantung kan, kalau nampak tak graf dia, macam graf sin tak, ataupun graf cos ni. Okay? Okay, sebenarnya dari segi paksi X dia, okay, ataupun alat tu sebenarnya, alat tu OSK tu, okay, saya tunjuklah OSK ni ya. Kita buka sikit internet. Okay, OSK. Ataupun bahasa Inggeris dia apa, OSK. Lupa dah. Alat. Okey, ini. Awak pernah jumpa tak alat ni? Pernah nampak ataupun pernah guna tak alat ni? Tak. Pernah? Tak pernah. Dekat mamal kita pernah nampak tak? Kat mamal sains kita pernah nampak tak benda ni? Tak. Tak. Tak ya? Tak ya? Okey, saya beritahu ya. So alat ni, dia sebenarnya fungsi dia boleh baca voltan ya, voltan ataupun arus elektrik. Okey. Kita tahu kan kalau arus elektrik ada dua jenis. Satu arus terus, satu lagi arus ulang-alik kan. Kalau arus terus, dia akan straight je garisan dia. Tapi kalau arus ulang-alik, dia ada positif, dia ada negatif. So dia akan menghasilkan graf macam graf sin ataupun graf cos lah. Okay. Ini sebagai intro lah, tak masuk dalam periksa pun ni. Ini sebagai pengetahuan am lah. Okay. So alat ni nama dia osiloskop sinar katod. Sepatutnya awak belajar benda ni pas masa sains tingkatan 3. Sains tingkatan 3 saya mengajar ke? Saya tak ingat lah. Cikgu ajar. Okay. Ada menggunakan alat ni. Cikgu ajar. Ya, saya ajar. Saya masuk sekolah tu. Cepat gitu. Ya. Saya masuk-masuk Apalah, cikgu ajar. Okey, sepatutnya kita guna benda ni lah. Mungkin hari tu tak ada. Ya betul. Sebab tahun lepas baru ada. Tahun lepas baru ada alat ni sampai. Okay. Saya pernah ajar betul. Saya pernah ajar awak. Cumanya saya ajar kat Kutat je. Mungkin tak ingat kot. Benda ni. Okay, ada mengira masa, ada mengira voltan tu. Kalau awak ingat lah.
Ada saya jawab. Ada. Mungkin awak tak ingat benda ni. Dan awak tak guna benda ni sebabnya benda ni alat-alat amal kita sampai awal tahun lepas. Awal tahun lepas awak dah form 4 dah. Okay, awal tahun lepas benda-benda alat amal baru sampai. Okay, so sebab tu budak form 3 tahun lepas dia berpeluang berguna benda ni. Okay, tak apalah. Itu tak apa. Itu Patut tu tak kenal. okay, kita abaikan. Sebab saya mungkin ajar awak secara guna buku teks je. Bila guna buku teks ni tak pegang kan? Tak pegang memang tak ingat lah. Okay. So benda ni saya beritahu. Dia boleh baca arus elektrik, okay, sama ada voltan ataupun arus lah. Okay. So kita tahu arus elektrik ada dua. Satu arus terus, satu lagi arus ulang-alik. Kalau arus terus, graf dia akan jadi straight lah. Sebab apa? Sebab dia, contohlah kita baca, kita sambung litar kan. Kalau kita sambung litar betul, dia akan nilai dia baca positif lah. Kalau kita guna alat yang biasa tu macam apa, ammeter ataupun voltmeter. Okay. So disebabkan itu, graf arus terus ni akan straight je. Kalau tengok gambar ni yang putus-putus ni lah. Okay, dia sebenarnya tak putus-putus, dia sebenarnya straight lah kalau baca ini gambar je. Okay, tapi kalau guna arus ulang-alik dia ada positif negatif. So graf yang akan terhasil pada skrin dia ni akan keluar seperti graf sin cos lah. Okay, seperti graf sin dan cos. Itu sebagai introduction je. Okay, benda ni. Okay, so sebenarnya kalau kita guna benda tu, untuk pasti X ialah, untuk pasti Y, kalau dalam buku teks ni, muka surat 187 ni, amplitude, dia panggil amplitude ya. Amplitude, maksudnya kalau dalam osiloskop sinar katot tu, nilai voltan lah ataupun nilai arus. Okay, dia pasti X ni, yang melintang ni ialah nilai masa ya, tempoh. Okay, masa tempoh. Tempoh tu macam mana? Saya rasa saya pernah ajar awak frekuensi, nak kira frekuensi macam mana. Okay. Bilangan putaran bagi dengan tempoh kan. Tempoh tu ialah satu ayunan. Satu ayunan tu macam mana? Satu ayunan tu daripada positif, maksudnya bila maksimum puncak ni sampailah hujung sekali. Okay. Maksudnya macam huruf S ni, dia dah kira satu tempoh ya. Tempoh. Untuk S ni. Okay. Okay tak? Kalau itu tak ada kaitan pun tentang dengan math ni. Bukan tak ada kaitan. Maksudnya dia tidak ada di soal dalam matematik tentang penggunaan ni. Okay. Cumanya sekarang ni yang kena tahu ialah bila ada perubahan ya, kita boleh ubah ya. Okay, sekarang ni yang awak dah belajar, awak dah belajar graf Y sama dengan semi graf sin ya. Sin X. So kalau bentuk graf dia akan macam ni lah. Okay, ini kosong, ini tadi berapa? 90 ya? 90, sorry. Ini 100. Ini 180 ya? Ini akan dapat 360. Okay, itu graf sin. Okay. Sekarang ni, bila kita membuat perubahan, okay, sebabnya dalam alat osiloskop sinar katot tu kita boleh buat perubahan tentang tempoh, tentang amplitude. Okay. So dia ada tambahan Y sama dengan ada huruf A dekat depan dia. Sin. Kemudian ada huruf B pula. Maksudnya sekarang ni gandaan. Gandaan bagi sudut tu, iaitu B. Tambah dengan mana apa dia buat? Warna oranye. C ya. Okay. So, apa efek bila ketiga-tiga nilai ni berubah? Okay, itu saya nak ajar hari ni. Okay. So, yang A ni berkaitan dengan perubahan amplitude. Okay, perubahan amplitude. Yang amplitude ni benda apa? Amplitude ni benda ni yang maksudnya ketinggian ni lah puncak ni, nilai maksimum. Maksudnya makin bertambah, makin tinggi lah amplitude ni. Okay.
Amplitude ya. Kemudian nilai B ni apa dia? Perlu dah saya. Saya buka aircon sekejap lah, boleh? Allah. Okey, yang B ni ialah gandaan ya. Gandaan sudut C ni, gandaan sudut ni. Okey. Tadi A ni kalau dia berubah, makin bertambah, makin tinggi amplitude dia. Kalau gandaan sudut ni, dia akan menyebabkan graf awak semakin merapat ataupun meregang ya. Tak apa, sebab ni saya tunjuk. C ni ialah perubahan kedudukan lah. Perubahan kedudukan. Okay. Tak apa, ini nanti saya put dalam grup nanti. Okay, so kita buka lagi tadi, Desmond tadi. Desmond tadi bagus je. Dia boleh tunjuk graf. Masih bersama dengan saya ke? Okay, orang dah baca Quran tu. Azan dah ni. Okay, katalah saya bagi contoh graf scene ya, graf scene. Okay, apa jadi kalau saya lakarkan satu graf Y sama dengan so sekarang ni saya terang satu-satu ya. Mula-mula sekali saya terangkan dulu apa jadi kalau saya tambahkan nombor depan ni. Okay, sekarang ni depan C ni berapa sekarang ni? Sebelum saya tambahkan depan ni berapa nilai dia? Berapa? Depan ni berapa? Depan C ni ada satu lah ya, satu. Okay. Apa jadi kalau saya jadikan dia dua? Dua. Sin. Okay, tengok ya. Sekarang ni, kalau graf sin X saja, okay, dia punya amplitude dia satu ataupun negatif satu ya, ataupun satu lah sebenarnya, nilai maksimum dia satu. Okay, tapi bila saya tambahkan jadi dua, dia akan jadi lebih tinggi. Okay, lebih tinggi. Apa jadi kalau saya tambah lagi jadi 3? Y sama dengan 3 sin X. So nilai dia akan lebih tinggi amplitude dia. Okay. So sekarang nak nampak bahawa bila nilai depan dia, tak kisahlah graf sin ke graf cos. Okay, sebab sekarang kita bincangkan nilai graf sin dengan graf cos. Okay. Time pun sama lah, tapi time berbeza sikit. Berbeza sikit ya, time. Kalau time, kita try time ya. 2 dan X banding dengan time yang biasa, dia punya beza dia apa? Oh, dia makin lurus ya. Boleh tengok dia makin lurus. Kalau graf time ya, dia makin lurus. Kalau saya tambah lagi, Y sama dengan 3 tan X. Dia makin lurus. Okay, tu graf time lah. Tapi saya tengok kalau dalam soalan ni, dalam kutek awak ni, dia banyak tanya tentang
graf sin dengan graf cos ya. Kalau tengok contoh ni graf sin, ni graf cos ya. Okey, sekarang ni okey ke tak okey ni? Setakat ni. Okey go. Okey ya. Maksudnya sekarang ni bila nilai A tu dekat depan ni bila berubah, okey, bila berubah kalau positif lah dia akan bagi peninggi. Kalau negatif kita try negatif. Negatif dia jadi lain pula. Sebab apa jadi lain tu? Sebab dia kan graf negatif ni maksudnya dia punya kalau kita ingat semula yang kita belajar graf garis lurus kan. Kalau negatif tu maksudnya depan negatif tu dia punya kecurunan dah lain. Dia lain ya. So negatif tak ada tu lah. Ada kaitan lah dengan tu. Maksudnya kita tengok nilai dia makin kecil makin besar lah. Katalah saya letak 0.5 ya. Kalau tengok sekarang ni graf dia makin pendek. Maksimum ni mungkin akan jadi 0.5 lah. Okay, boleh ya. So sekarang ni kita tengok pula, saya dah tunjuk dah bagaimana kalau nilai A ya. Tadi nilai A, kemudian nilai B iaitu gandaan sudut ni. Gandaan sudut ya. Okay, apa jadi kalau kita ubahkan dia? Okay, saya gunakan graf sin sebab kalau graf lain pun sama je konsep dia ya. Okay, katakanlah saya buat Y sama dengan sin, nilai A saya kekalkan 1, katakanlah saya letak 2, X ya. Jadi, kalau tengok graf dia makin merapat. Okay, ataupun sebenarnya tempoh dia makin pendek lah. Okay, saya ulang sekali lagi. Tempoh tu benda apa? Tempoh tu ialah satu ayunan ya. Maksudnya sekarang ni, kalau tengok graf C ni, okay, dia tempoh dia daripada 0 hingga 360 darjah lah. Tempoh dia. Itu melengkapkan satu ayunan. Daripada 0 ni naik, turun sampai 0 balik. Itu dah lengkap satu ayunan. Okay, satu tempoh ya. Okay, so tadi kalau saya ubahkan nilai gandaan ataupun nilai B tadi, kalau tengok tempoh dia makin menjadi pendek ya. Kalau tengok sekarang ni tempoh dia jadi 180 je. Okay, maksudnya nak bagi faham mudahnya, bila nilai gandaan ni nilai B makin bertambah, maksudnya nilai tempoh makin berkurang lah. So graf akan menjadi rapat lagi. Katalah saya letak 3 kan. 3 ya. Itu akan jadi rapat lagi, tempoh jadi berapa ni? 120. Kalau jadi 4 pula. Lagi rapat ya graf dia. So ini perkara yang kedua. Iaitu nilai B tadi ya. Nilai B tadi. So kena ingat, gandaan sudut ni kalau awak tambahkan dia, graf akan lebih rapat lah. Lebih rapat. Boleh ya? Okey. Kita tengok pula kalau nilai C tadi. Nilai C. Okay, so saya kekalkan semua A1, B1 tapi nilai C ni saya tambah jadi 1. Okay. Kalau tengok sekarang ni, kedudukan dia akan naik 1. Okay, tengok graf dia. Dah berubah. Dia sama je bentuknya. Okay, tempoh pun sama. Okay, cuma amplitude dia jadi 2 lah ya. Dia tak ada nilai negatif. Okay, kalau apa terjadi kalau saya buat negatif 1, tolak 1. Dia lepas ke bawah. Okay. Ini dari segi kedudukan lah. Dari segi kedudukan. Kalau saya letak tambah 2, dia akan lebih tinggi lah. Lebih tinggi ke atas. Okay. So sekarang ni awak nampak bahawa kalau kita ubahkan nilai C ni, dia cuma merubah kedudukan dia. Dia akan naik. Kalau positif naik ke atas lah. Kalau negatif akan turun ke bawah. Okay. Sini saya buat ya. Dah azan dah. Okey, setakat ni okey ya? Okey. Okey. So kesimpulannya, okey, tadi nilai A ni ialah perubahan amplitude, maksudnya dia akan jadi lebih tinggi kalau nilai dia makin bertambah lah. Kemudian kalau gandaan sudut ni, nilai B ni, kalau kita tambahkan dia akan jadi lebih rapat graf ya. Graf akan jadi rapat dan nilai C ni dia berubah kedudukan. Okey. So sekarang ni, soalan-soalan yang mungkin keluar ialah dia minta awak lakar graf juga. Okay. Dia minta awak lakar graf. Okay. Bila lakar tu kena tepatlah nilai dia. Bukan tepat maksud saya
macam contoh 10 ni, 10 ni. Dia minta awak lakarkan fungsi untuk graf cos 0 hingga 360, tapi maksudnya ni apa yang berubah? Nilai A2, nilai C1. Kalau tengok sekarang ni, bila tambah 2, dia akan tambah 2 lah. Asalnya amplitude kita 1 je. Sorry. Asalnya amplitude dia 1, dia akan jadi 2 lah. Akan jadi 2. Kemudian A, B, B tak berubah, C berubah jadi 1. So dia akan anjak 1 ke atas. So inilah graf dia. Kalau saya tunjuk ya. Graf cos ya. Graf cos. Cos X. Saya bandingkan dengan graf cos. Macam tu ya. Beza dia. Maksudnya nilai maksimum dia akan jadi 3 lah. Jadi 3 ya. Sebab apa jadi 3? Sebab dia punya nilai tengah dia ni dekat 1. Kalau graf kalau graf cos graf cos yang asalnya dia akan macam ni ini graf cos X. Tapi bila kita melakar graf Y sama dengan 2 cos X tambah 1. So kita amplitude dia akan jadi 2. Jadi 2. Saya lukis satu-satu ya. Saya selesaikan dulu. Saya buat ini dulu. Dia akan jadi macam ni. So yang itu saja. Betul. Sekarang ni bila kita gerakkan dia ke atas, point ni dia akan jadi ke sini lah. Mana orange. Bila saya lukiskan semua sekali ni, dia akan jadi macam ni lah. Ini 2, 2, sini. So, yang ini akan jadi dia punya paksi ya. Inilah ya. Macam ni ya. Ini kurang lah. Okay. So, masalahnya awak faham ke tak faham ni? Okey ke tak okey?
Ada soalan tak? Okay, dah tak ada orang dah ni. Senyap belaka dah ni. Ada. Fikri dah keluar. Kalau hari ni, hari ni dia punya objektif saya ialah awak memahami bahawa bila ada perubahan nilai A, B, C ni, dia akan menyebabkan perubahan pada bentuk graf lah. Okay. So A ni perubahan amplitude, maksudnya dia punya ketinggian akan berubah. Kemudian B ni ialah gandang sudut, dia akan jadi lebih rapat. Kemudian C ni akan berubah kedudukan. Okay. Macam saya tunjuk tadi, saya buat satu persatu kan. Saya buat dulu graf. Saya buat dulu graf yang warna biru tu graf cos X yang asal. Cos X yang asal. Kemudian yang warna merah putus-putus tu bila saya tambah 2 dekat depan cos tu tanpa tambah 1 belakang tu. Kemudian bila tambah 1 tu maksudnya ada perubahan ada perubahan anjakan kan ke atas. So yang warna oranye itulah jawapan akhirnya. Sepatutnya awak lakar yang warna oranye tu je macam dalam buku ni. Cuma nak tengok dia punya progress je. Dia punya progress. Cumanya soalan ni dia minta lakar sehingga 360. Saya buat sampai 180 je. So saya salah lah. Bukan salah apalah. Saya buat sampai 180 je. So okey ke, tak okey ke, pening ke, macam mana? Rasa-rasanya tak berapa boleh lah cikgu ataupun boleh lah cikgu ataupun tak pastilah saya faham tak faham. Payah juga tu. Macam mana? Dengar sikit macam mana Boleh. responnya. Sebab saya tak tahu diam tu diam faham ke, diam tak faham langsung ke, diam faham sikit-sikit ke, saya tak tahu. Kalau kat sekolah tu saya tak boleh baca buka kan. Kalau macam ni saya tak boleh baca diam tu macam mana. Zukri okey? Haikal okey? Bogo? Saya kurang faham cikgu. Kurang faham di mana tu? Saya nak dengar tu. Kurang faham di mana tu? Yang saya terangkan tentang A, B, C tadi okey tak? Apa jadi bila A tu ada nilai, apa jadi bila B tu ada nilai, apa jadi bila C tu ada nilai. Tak faham tak? Faham sikit lah. Nanti dia jadi apa ni? Makin bertambah dia punya ni. Itulah macam saya beritahu tadi lah. Yang penting sekarang ni, bila A tu berubah, dia makin tinggi. Bila B tu berubah, dia akan menjadi makin rapat. Bila C, bukan makin rapat tu kalau makin besar lah. Kalau C tu berubah tempat. Tu awak faham saya rasa. Kan? Mungkin bila masa nak melakar graf tu kan, susah sikit lah. Bila nak melakar graf tu. Sebab tu saya lukis graf tadi. Graf cos tadi, saya ambil contoh yang dalam buku teks ni, yang buku surat 189 tu. 2 cos X tambah 1 tu, sebab tu saya lukis sikit-sikit ya. Saya lukis sikit-sikit. Dulu saya lukis yang warna biru tu. Yang warna biru tu kalau tanpa tambahan apa-apa, kalau cos X saja. Kemudian yang putih-putih warna merah tu, bila saya letak 2 kat depan dia. Bila letak 2 kat depan dia, awak tahulah kan dia punya amplitude dia bertambah. Ataupun dia jadi 2 lah. Maksudnya dia punya nilai maksimum dia 2. Kemudian cuba awak bayangkan yang putih-putih tu, kita gerak ke atas satu. Kita gerak ke atas. Sebab tu dia akan jadi macam warna oranye tu. Tak apa. Dia tak dapat, dia mungkin sebab saya cakap je awak tak buat lagi. Tak apa, awak buat dulu. Try buat dulu, kemudian kita bincang lah pada kelas yang lain. Sebab 1:30 dah ni. Mungkin awak nak makan ke nak semayang ke apa ke. Awak pun dekat surau kan. Tapi surau pun tak boleh semayang tak.
Okay, sembahyang pun kariah je lah. Yang sembahyangnya, geng-geng tu. Okay. Okay, so saya nak minta awak buat soalan nombor 2 ni. Okay, muka surat 190. Oh, dah kejang kaki saya sebab saya bersila ni. Soalan nombor 2. Allahu Akbar. 2 je ke? 2 je. Okay, 2 je. Walaupun 2 je ada 3 soalan tu. Maksudnya saya nak awak asing lah, jangan lukis pada satu graf ya. So maksudnya ada tiga graf ni, lukis pada maksudnya ada 3 graf lah. Jangan semua sumbat dekat satu graf je, kan jadi serabut lah je. Boleh ya? Boleh cikgu. Okay, cuba buat dulu. Okay, so sekarang ni nampak kalau soalan A tu dia punya amplitude je dia jadi separuh, 0.5 tu. Jadi pendek lah. Kalau soalan B tu dia punya nilai B tu jadi separuh. So dia akan menjadi lebih jauh. Tadi kan kalau saya terang tadi, kalau B tu bertambah dia akan berapat kan. Sekarang ni B dia berkurang tu, bagi 2. So B bagi 2 ataupun B dia sebenarnya 1/2. So akan dapat graf dia akan makin meregang lah jauh. Kemudian soalan C ni negatif 2 tu dia akan gerak ke bawah. 2 petak. 2 petak ke bawah. Okay, senang je nak faham. Cumanya nak melakar ni mungkin susah sikit lah. Okay. Sebab ni graf dia lengkung kan. So kena adjust sikit tangan awak ya. So awak cuba buat dulu. Nanti kita bincang macam mana ya. Boleh ya? Nak tanya apa lagi? Yang pentingnya awak faham tentang ABC ni. Itu yang penting. Kalau awak tak faham ni, itu jadi habis. No pergi tunggu. Okay, so kena faham ABC ni. Okay, so tak ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Okay, kalau ada boleh tanya lepas ni lah. Okay, so terima kasih kerana dah lebih masa ni, 1.5 dah. Jadi saya harap kita bincang ini dapat lah ya. Tak dapat boleh tanya dan buat ya. Cuma soalan yang saya minta buat tu. Tapi kita jumpa hari Isnin. Okay, so terima kasih. Boleh surai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Okay. Terima kasih, cikgu.